Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bulan Ramadan ini, satu isu yang sangat hangat yang diperbahaskan adalah isu Rohingya. Terlalu banyak yang saya telah membaca komen, tulisan, pandangan. Ada yang saya lihat terlalu ekstrim, ada yang terlalu membela mereka. Saya mencari mana-mana artikel, pernyataan, tulisan yang menang-menang dalam menyelesaikan isu Rohingya di Malaysia dan di seluruh dunia. Pernyataan yang saya rasakan adalah penyelesaian kepada masalah ini adalah kenyataan daripada tokoh yang tidak asing lagi adalah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kerana penegasan beliau Islam sebagai solusi menyelesaikan setiap masalah yang timbul di dunia ini. Pada siapa-siapa yang melihat video ini, mohon ketepikan soal politik. Isu politik perlu diketepikan di dalam menyelesaikan masalah negara dan juga masalah umat. Kongsikan video ini sekiranya anda rasa bermanfaat kepada semua. Tulisan ini diterbitkan di Facebook. Kita tengok tulisan beliau yang bertarikh 26 April 2020 yang bertajuk Pendatang Rohingya Antara Agama, Kemanusiaan dan Politik. Perenggan yang pertama, tulisan beliau menyatakan isu semasa yang melibatkan pelarian Rohingya perlu dilihat dengan cara yang menyeluruh. Lihat perenggan yang kedua sehinggalah perenggan yang keempat, isu lain yang sama berkaitan dengan Rohingya yang berkaitan dengan umat Islam. Palestin, Kashmir, Bosnia. Palestin daripada dulu lagi Yahudi masuk ke tanah Palestin, mereka mengambil tanah orang Palestin. Sampai hari ini tak habis-habis lagi. Isu Kashmir, kerajaan India menekan Kashmir dan Jammu, dan juga ada umat Islam di India sendiri ditekan oleh kerajaan India. Isu Bosnia, apabila tentera Mujahidin hampir menang terhadap tentera Serbia, barulah PBB terhegeh-hegeh nak datang menjadi pengaman kononnya. Perenggan yang keempat, Arakan adalah wilayah kaum muslimin Rohingya sejak berabad-abad yang lalu menjadi penduduk asal penganut Islam. Hak beragama telah pun dinafikan kepada mereka, termasuk hak berpolitik di tempat mereka dilahirkan. Hak beragama, hak berpolitik, hak yang lain telah pun dicabut daripada tanah mereka sendiri oleh kerajaan Myanmar. Islam mengajar penganutnya melindungi mangsa kezaliman. Tak kira apa bangsa sekalipun, Islam mengajar untuk melindungi mereka. Berdasarkan realiti tersebut, sepatutnya masyarakat antarabangsa tidak boleh membiarkan sahaja kelakuan kerajaan Myanmar yang menyekat hak beragama dan berpolitik. Inilah isu yang sebenarnya, masalah yang utama yang perlu diselesaikan. Langkah sebenar adalah menghalang penghambusan etnik, tindakan memaksa rakyat Rohingya kerana faktor agama. Menerima pendatang adalah tindakan kemanusiaan yang sementara dan terhad yang wajib ditanggung oleh masyarakat bersama, bukan Malaysia saja. Negara umat Islam perlu bertanggungjawab dalam isu ini. Negara ASEAN yang berstatus negara Islam seperti Malaysia, Indonesia dan juga Brunei perlu bertanggungjawab dalam berikan tekanan kepada kerajaan Myanmar. Dalam masa yang sama perlu diambil tindakan supaya penduduk Rohingya kembali semula ke tanah asal mereka. Bukannya tindakan tersebut yang kekal menjadi pelarian tanpa tempoh dan sepadan, seperti memberi kemudahan supaya terus dihalau atau melarikan diri tanpa tindakan yang sebenar. Malaysia dijadikan transit, menyerahkan tanah air mereka kepada rejim yang zalim itu. Ada tindakan kerah politik yang melibatkan ketenteraan seperti di Bosnia, Iraq, Syria dan Afghanistan. Kenapa tidak ada tindakan yang sama kepada Myanmar? Krisis Sudan sendiri, wilayah Sudan Selatan mahu merdeka. Apa yang berlaku? PBB laju saja masuk dan akhirnya terbentuk Sudan Selatan. Pada hari ini kita tengok dalam peta. Membuat perhitungan secara bijak kerana di kalangan Rohingya ada yang benar-benar berjuang, maka wajib disokong perjuangan. Ada juga kumpulan yang tidak peduli apa yang berlaku, hanya mahu selamatkan diri. Ada juga yang mencari kesempatan, menimbulkan masalah sosial dan keselamatan pada negara penerima. Islam menetapkan fik aulawiyat, fik muazanat, iaitu fik keutamaan dan juga fik pertimbangan. Mencegah kemudaratan yang besar adalah lebih utama daripada pendatang yang mencari kesempatan. Kemudaratan yang besar ini maksudnya adalah di dalam negara kita yang menghadapi wabak COVID-19 hari ini, mereka mengambil risiko naik kapal untuk pergi ke Malaysia yang mempunyai risiko bahaya. Jadi itu adalah mudarat yang besar. Semua pihak telah mengambil langkah awal sebelum ini, melibatkan NGO Malaysia bertaruh pergi ke sempadan. Maka langkah terkini pihak keselamatan menyampaikan bantuan bekalan sepatutnya. Di samping itu menghalang bahtera pelarian dalam keadaan suasana diserang wabak COVID-19, beri kemanusiaan, bagi juga bekalan makanan, tetapi kita halang mereka masuk. Semua pihak sepatutnya tidak lupa bahawa dalam keadaan masyarakat di negara ini sering kali menerima pelarian dan pendatang. Sejarah negara kita ini, sebelum merdeka lagi, sebelum tahun-tahun berabad-abad sebelum itu, masyarakat di negara kita ini memang sangat-sangat terbuka kepada masyarakat luar. Negara kita terbentuk pada hari ini juga diasaskan keterbukaan orang Islam Melayu di dalam menerima orang masyarakat bukan Islam, masyarakat bukan Melayu. Sebenarnya Islam telah melalui 1000 tahun apa yang dikatakan penghijraan hak asasi manusia 45-48. Convention Geneva 1951. Turunnya surah At-Taubah ayat 6. Islam dalam Al-Quran dah tulis awal lagi dah konsep layanan terhadap pelarian tanpa mengira agama dan bangsa. Semua pihak yang hanya pandai mengkritik sepatut menyuluh diri sendiri terlebih dahulu mengkaji sejarah di tempat asal mereka.
Kesimpulan dalam isu ini adalah paling utama sekali serius perlu diambil. Kita perlu memberikan tekanan kepada kerajaan Myanmar supaya hentikan membuat penghapusan etnik dan sebagainya. Selagi mana mereka tak berhenti, mereka akan kekal lari daripada tempat asal mereka. Umpama rumah yang bocor masuk air hujan, rosaknya adalah atap tapi kita baiki adalah dinding. Kereta yang rosak, tayar yang rosak, tidak boleh jalan tetapi yang kita baiki adalah steering. Kenalah benar-benarnya kita melihat kepada penyelesaian yang tuntas agar isu ini dapat diselesaikan dengan segera. Terima kasih.